Dan apa yang paling penting adalah kita ingin pastikan supaya apa yang kita tawarkan ini adalah sesuatu yang kita boleh buat, kita boleh laksanakan. Dan insya-Allah jika lihat kita mempunyai track record, saya di Kementerian Pendidikan sendiri maupun dalam tempoh 2,5 tahun, dalam tempoh yang amat sukar, alhamdulillah banyak penambahbaikan, banyak transformasi yang kita laksanakan kepada sektor pendidikan. In term of delivery, sama ada kita boleh buat ataupun tidak, yakinlah saya akan beri sepenuh komitmen bagi memastikan segala apa yang kita tawarkan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi secara umumnya, kalau saya boleh ringkaskan sedikit apabila kita bercakap tentang tawaran ini, saya calon nombor 5. Jadi kita bagi 5 tunjang. 5 tunjang utama tawaran ini dan ada 50 tawaran. Nak cerita semua 50 tawaran sampai pukul 12 tak selesai. Sebab itu malam ini kita ringkaskan, bagikan gambaran kasar apakah tawarannya, apakah tunjangnya. Kita akan sentuh sedikit 20 tawaran ada dalam buku yang kita sediakan, lagi 30 tawaran yang ada. Sebab itu malam ini saya sentuh sedikit untuk memberi gambaran. Pertama sekali, apabila kita bercakap tentang Putrajaya ini, kita kena faham. Kita kena faham bahawa potensi Putrajaya ini jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat daripada apa yang ada pada hari ini. Tapi sebab kita duduk macam gini sahaja, kita merasakan bahawa kita telah berada pada tahap yang optimum. Kita berada pada tahap optimum. Macam pergi makan nasi lemak kat kedai lah. Katakanlah duduk makan nasi lemak kat kedai yang sama, tiap-tiap hari makan situ, dia kata sedap kedai ni. Kawan kata kau try kedai sana. Oh tak nak, sedap kedai ni. Hari-hari makan sama, sekali dia try kedai yang baru, oh jauh lagi sedap daripada kedai yang dia duduk makan sebelumnya pada hari ini. Sebabnya tak pernah keluar, tak pernah mendapat rasa yang baru, tak pernah melihat keadaan yang baru. Sebab itu dalam konteks era baru Putrajaya ini, kita ingin membawa warga Putrajaya untuk melihat bahawa tempat ini, bandar pentadbiran ini sepatutnya boleh dilonjakkan lagi ke tahap yang jauh lebih baik. Jadi dalam konteks 5 tunjang ini, kita ada pertama sekali, tunjang pertama demi warga Putrajaya yang sejahtera. Yang kedua, demi ekonomi yang makmur. Yang ketiga, demi pendidikan generasi Putrajaya. Yang keempat, demi masa depan anak muda Putrajaya. Dan yang kelima, demi infrastruktur dan kemudahan awam yang terancang. Jadi tunjang-tunjang ini menjadi asas utama untuk kita ceritakan apakah yang kita akan laksanakan untuk Putrajaya sekiranya saya diberi mandat pada 19 hari bulan ini. Kita ingin tunjukkan bahawa saya bertanding ini bukan suka-suka. Saya bertanding ini bukan sekadar nak bertanding, nak menang sahaja. Saya bertanding ini menawarkan diri untuk membawa satu penambahbaikan kepada warga Putrajaya, memastikan bandar pentadbiran ini menjadi sebuah bandar pentadbiran yang hebat dan gemilang. Saudara-saudari, pertama sekali, demi warga Putrajaya yang sejahtera. Ini kita menyentuh tentang masyarakat Putrajaya. Putrajaya ini adalah sebuah bandar pentadbiran. Siapa sahaja yang menjadi kerajaan, bandar pentadbirannya kat sini. Bukan kata parti lain jadi kerajaan, pindah bandar pentadbiran ke tempat lain. Kemudian naik pula parti lain, pindah pula ke tempat lain. Tak ada. Ini adalah bandar pentadbiran kerajaan, regardless of parti mana sekalipun. Sebab itu apa yang paling penting adalah selain daripada kita melihat perkara-perkara yang perlu ditambah baik, kita perlu melihat tentang kesejahteraan warga Putrajaya secara lebih menyeluruh. Potensi Putrajaya ini seperti mana saya sebut adalah jauh lebih tinggi. Wakil rakyat Putrajaya ini tidak seharusnya datang pada tahun keempat atau kelima sahaja. Mereka perlu sentiasa bersama dengan penduduk Putrajaya untuk memastikan bahawa keseluruhan penduduk, keseluruhan warganya, kita bangkitkan potensi mereka ke tahap yang jauh lebih baik. Sebab itu dalam konteks ini,
Kita tahu apabila dilaporkan perkara-perkara kepada pejabat, wakil ahli parlimen, dilaporkan kepada perkara-perkara pada wakil-wakil yang berkaitan, kadang-kadang tak sampai. Yang ni banyak sampai kat saya. Saya dah minta banyak kali tak pernah sampai. Saya dah pergi banyak kali tak ada apa. Ini antara rungutan yang kita terima. Sebab itu kita kata kita akan wujudkan one stop center, apa yang kita panggil Putrajaya Care. Nanti dia ada apps dalam telefon itu untuk buat aduan boleh, untuk buat booking boleh, segala benda ada dalam aplikasi dalam telefon. Mudah. Dan mudah untuk saya sebagai ahli parlimen jika diberi mandat untuk memantau apa hari ni orang lapor pasal apa. Pasal kesihatan ke, pasal perumahan ke, pasal penyelenggaraan ke, apa masalah dia. Dan apakah tindakan telah diambil, berapa lama dah tak ambil. Kita boleh tengok secara langsung dan ini memastikan penyampaian perkhidmatan yang jauh lebih baik kepada warga Putrajaya. Kalau tak tahu, seorang duk lapor, kita pun tak tahu. Dalam konteks ini ada aplikasi, semua boleh tengok. Dah hantar berapa bulan masih belum terjawab. Jadi insya-Allah kita pastikan tindakan diambil terhadap setiap perkara yang dibangkitkan dan usaha-usaha ini akan dapat memastikan supaya delivery ataupun penyampaian perkhidmatan kepada penduduk Putrajaya ini menjadi jauh lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Yang kedua, ini kita panggil Akademi Anak Putrajaya. Ini bukan akademi sekolah. Akademi Anak Putrajaya ini adalah untuk mengoptimumkan, meningkatkan, memberi peluang seluas-luasnya kepada anak-anak muda di Putrajaya, bermula dari sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya mereka di universiti dan bekerja untuk mereka melonjakkan potensi diri mereka. Jadi ini adalah satu akademi lebih kepada pembangunan kendiri. Bercakap tentang kepimpinan, kita akan bantu anak-anak ini untuk menjadi seorang pemimpin yang baik sebagai contoh. Bercakap tentang pembinaan karakter diri, bercakap tentang penerapan nilai-nilai murni, bercakap tentang kemampuan untuk anak-anak ini meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kadang-kadang nak masuk universiti, nak buat kursus apa pun tak tahu. Bila nak masuk universiti, habis SPM nak buat kursus apa, kadang-kadang dia tak dapat gambaran. Jadi dengan adanya akademi ini, kita boleh ambil warga Putrajaya yang hebat-hebat, boleh jelaskan pada anak-anak kita, dalam industri saya inilah masa depannya. Seorang lagi pakar datang, dalam industri saya inilah ruangnya. Seorang lagi datang, kalau nak dapat peluang pekerjaan yang baik, inilah ruangnya. Jadi banyak perkara-perkara yang kita boleh gunakan di bawah akademi ini untuk memberi seluas-luasnya ruang pada anak-anak kita. Kadang-kadang bercakap tentang beasiswa sebagai contoh. Anak-anak kita tak tahu nak pergi mana. Nak minta kat mana beasiswa ni? Beasiswa yang macam mana? Kerana tidak ada penyelarasan. Sebab itu ramai yang terlepas peluang. Jadi ini merupakan satu satu platform untuk membolehkan kita membawa anak-anak kita tingkatkan potensi mereka dalam pelbagai sudut. Dan melalui pendekatan ini, setiap anak itu akan merasakan bahawa jika terdapat ruang untuk mereka ingin mendapat khidmat nasihat dalam pelbagai perkara sebagai contoh ataupun khidmat latihan yang berkaitan, insya-Allah kita akan sediakan dengan bantuan, sokongan dan dukungan pelbagai pihak, khususnya profesional dan juga pakar-pakar warga Putrajaya yang ada di sini. Ini merupakan satu penggemblengan usaha seluruh warga demi membina generasi Putrajaya yang berikutnya yang jauh lebih hebat. Kita kena ingat bahawa tamadun manusia ini dibina apabila generasi yang ada ini membina generasi yang berikutnya yang jauh lebih hebat. Jadi kita bertanggungjawab untuk memastikan bahawa generasi seterusnya, generasi kedua, ketiga Putrajaya ini adalah generasi yang jauh lebih hebat berbanding dengan yang ada pada hari ini. Seterusnya kita bercakap tentang program ngaji Putrajaya. Ini banyak yang kita terima daripada ibu bapa, daripada masjid, daripada surau, tentang mengapa tidak diadakan satu program dengan modul yang lebih tersusun, melibatkan kanak-kanak, melibatkan remaja, melibatkan orang dewasa. Jadi dia tahu progres dia mengaji ni setakat mana. Yang maknanya dia tahu, bila dia pergi surau ni, kita buat kerjasama dengan surau, dia tahu nak baca tajwidnya bila, setakat mana dah cover topik tajwid.
setakat mana dia dah cover perkara-perkara lain yang berkaitan sebutan, makhraj dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks ini merupakan satu program tersusun. Kita ada sejumlah surau yang banyak, lebih 60 buah surau di sini, dan insya-Allah dengan satu program yang tersusun, impaknya akan jadi jauh lebih baik. Kadang-kadang ada hari pergi sini, ada hari pergi sini, tapi tak ada satu penyelarasan yang lebih menyeluruh tanpa modul yang jelas. Jadi ini merupakan satu program yang lebih sistematik. Apabila kita bincang dengan ibu bapa, mereka ingin melihat anak mereka ini keluar daripada sekolah rendah, sekurang-kurangnya dah boleh mengaji Quran, dah habis sekolah menengah ni, dah boleh habis Quran, dan itulah merupakan harapan ibu bapa, dan bukan setakat habis baca Quran, tapi dapat membacanya dengan baik dan juga mempunyai pemahaman tentang tajwid dan perkara-perkara yang berkaitan. Dalam konteks ini, anak-anak kita ini dia biasa dengan teknologi digital. Dia biasa dengan perkara-perkara dengan peranti, dengan gadget dan sebagainya, dan pendekatan ini juga kita boleh gunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Al-Quran ini. Kadang-kadang dia dengar Arab sebut macam mana cara sebutannya, dengung dia macam mana. Jadi perkara-perkara nampak simple tapi boleh memudahkan proses pembelajaran itu jika kita susun dengan baik. Seterusnya berkaitan dengan kebun komuniti. Ini kita perkenalkan program Kebun Jaya. Peruntukan sehingga RM5,000 untuk memperkasa kebun komuniti sedia ada dan menambah kebun komuniti yang baru di tanah-tanah kosong yang tidak digunakan dengan kerjasama perbadanan dan juga kerajaan. Ini penting. Kerana kadang kita lihat bahawa ramai antara kita ni bila balik bekerja ataupun di hujung minggu nak bersama-sama, nak berkebun dan sebagainya, dan kita lihat banyak kebun-kebun komuniti yang ada, hasil-hasilnya juga merupakan hasil-hasil yang baik, hasil-hasil yang berkualiti, dan kenapa kita tak kembangkan perkara ini untuk kita bawa seluruh masyarakat. Kadang-kadang anak kita ni duduk di bandar, pokok terong pun dia tak kenal, pokok bendi pun dia tak kenal, nak kenal serai pun dia tak tahu yang mana. Sekurang-kurangnya apabila anak ini dibawa ke bumi, dibawa bersama dengan alam sekitar, dibawa dengan berkebun ini, jiwa dia lebih sejuk, jiwa dia lebih tenang. Sebab itu kita ingin membuka ruang seluas-luasnya supaya bukan sahaja ibu bapa tetapi keluarga juga dapat bersama dalam konteks kebun komuniti ini untuk membentuk anak-anak kita yang bukan sahaja memfokuskan pada pendidikan tetapi juga memahami tentang alam, tentang kebun, tentang pokok-pokok, dan juga apa yang lebih penting adalah tentang kelestarian alam itu sendiri. Seterusnya adalah program KRT Jaya. Yang ini satu program yang kita tahu KRT memang dah wujud, tapi kita tahu bahawa banyak lagi ruang. Ini bila saya jumpa dengan pemimpin-pemimpin KRT, bagi mereka banyak lagi ruang-ruang untuk kita lonjakkan KRT ini, potensi KRT ini bagi membolehkan kesannya kepada masyarakat adalah pada tahap yang paling optimum. Sebab itu dalam konteks ini kita ingin pastikan supaya KRT ini dapat bergerak dengan baik. Kadang-kadang dia ada nama saja. KRT ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang tidak aktif. Mengapa tidak kita bawa keseluruhan KRT ini untuk bersama-sama menggembling tenaga mereka dalam suasana bermasyarakat di Putrajaya ini. Saudara-saudari, seterusnya adalah tentang pemantauan. Ini saya nak jelaskan. Apabila kita bercakap tentang tawaran ini, nanti kata Dr. Razi ini just bercerita je tawaran. Nanti kalau tak buat macam mana? Kita ingin pastikan supaya tawaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan akan ada jawatan kuasa pemantauan tawaran ini yang terdiri daripada mereka yang berkepakaran dan juga berpengalaman dalam warga Putrajaya. Mereka akan bantu, termasuklah pemimpin-pemimpin masyarakat. Ini bukan untuk ahli parlimen. Ini adalah berkaitan tentang pembangunan sebuah masyarakat. Bukan cakap tentang Dr. Razi Jidin, tidak. Ini bercakap tentang pembangunan sebuah masyarakat. Sebab itu jika saudara-saudari, sahabat-sahabat tengok yang awal-awal tadi, banyak perkara yang kita sentuh adalah tentang pembangunan masyarakat itu sendiri. Rugi kita kalau berada di sebuah bandar, infrastruktur asasnya adalah tersusun satu bandar yang terancang, namun begitu pembangunan sahsiah dan pembangunan rohani itu
tidak diberi perhatian. Sebab itu dalam nak bangunkan sasiah, nak bangunkan rohani ini, dia tak boleh buat sendiri. Pembangunan seorang insan ini adalah pembangunan semua pihak. Sebab itu kalau kita tengok dari surau dan masjid, dari kebun komuniti, semua perkara ini melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kerana apa? Kita nak semua orang terlibat dalam membangunkan warga Putrajaya ini. Dan ini bukan kerja seorang-seorang. InsyaAllah dengan sokongan dan dukungan semua, kita dapat lihat bahawa dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, suasana kemasyarakatan, suasana pembangunan sasiah di Putrajaya ini akan menjadi jauh lebih baik. Seterusnya, saudara-saudari, kita menyentuh tentang ekonomi Putrajaya. Demi ekonomi yang makmur. Ini ada banyak lagi tawaran ini, sebahagian daripadanya. Yang pertama sekali adalah tentang Putrajaya sebagai destinasi pelancongan. Bandar pentadbiran ini dia bandar terancang. Bandar terancang ini sepatutnya menjadi tumpuan bukan sahaja pelancong dalam Malaysia tetapi juga pelancong luar negara. Dia akan jadi sebuah bandar yang menarik minat pelbagai pihak untuk datang. Namun begitu, kalau tidak ada produk pelancongan di bandar itu, maka siapa nak datang? Jika kita lihat apa yang ada di Putrajaya sekarang ini adalah agak terhad. Kalau saya tanya apakah produk pelancongan yang ada di Putrajaya, ramai yang jawab dataran Putrajaya, apa lagi? Masjid, semua duduk main kat situ je. Lain-lain kita tak nampak satu tawaran, satu keadaan di mana orang nak datang Putrajaya ini ada produk-produk pelancongan yang hebat, dapat menarik pelancong dari pelbagai atau segenap pelosok dunia datang ke Putrajaya, bukan sekadar untuk datang tetapi untuk membuka ruang ekonomi kepada warga Putrajaya. Apabila ramai yang datang, ramai yang berbelanja dalam pelbagai sudut, maka kesannya adalah pada kesan ekonomi untuk warga Putrajaya. Sebab itu apabila kita bercakap tentang potensi, terlalu banyak potensi untuk Putrajaya ini. Dan dalam konteks ini juga kita lihat, kita masuk juga dalam manifesto sebahagian tawaran kita. Saya tak sentuh di sini tapi saya sentuh sedikit berkaitan dengan Tasik Putrajaya sebagai contoh. Tasik Putrajaya ini merupakan antara satu tasik yang tersusun, dan tasik ini sebenarnya boleh dioptimumkan untuk sukan-sukan air bertaraf dunia. Tapi tidak digunakan seoptimum yang mungkin, menyebabkan potensi itu tidak dapat dilonjakkan ke tahap yang jauh lebih tinggi. Seterusnya adalah tentang ekonomi Putrajaya. Bila saya turun ke bawah berbincang dengan sahabat-sahabat, ramai yang kata Putrajaya ni lepas tutup pejabat dah habis, tak ada apa. Dah habis padam, dah senyap, sunyi habis. Kalau bahagian-bahagian di pejabat pentadbiran memang dah tak ada apa. Tapi kalau kita lihat secara umumnya, pembangunan di kawasan-kawasan sebegini boleh kita tingkatkan dengan kita merancakkannya, khususnya dalam konteks aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Kita kata aktiviti ekonomi, kerohanian, aktiviti kekeluargaan dan sukan pada waktu malam. Jadi dengan pendekatan ini, bukan sahaja orang Putrajaya yang datang, tetapi daripada luar juga turut datang ke Putrajaya, membolehkan ekonomi itu menjadi lebih vibrant, ekonomi itu menjadi lebih meriah, dan insya-Allah akan memberi lebih banyak ruang untuk warga Putrajaya terlibat dalam pelbagai aktiviti ekonomi di bandar yang gemilang ini. Saudara-saudari, satu lagi adalah potensi Putrajaya jika kita lihat dalam konteks sebagai destinasi utama. Ini kalau orang daripada seluruh dunia ni, saya dulu pensyarah. Apabila kita bercakap tentang conference sebagai contoh ataupun pameran sebagai contoh, kita sebagai penganjur ini akan melihat pelbagai jenis destinasi yang ada. Nak buat dalam bandar macam gini, ada kelompok yang berminat untuk ke dalam bandar. Nak buat kat kawasan tenang-tenang, ini yang paling ramai nak pergi. Sebab itu jika kita lihat, potensinya ada. Tetapi potensi Putrajaya sebagai suatu pusat destinasi utama mesyuarat, persidangan dan pameran ini tidak dioptimumkan peluang yang ada itu. Sebab itu kalau kita lihat negara-negara lain, tempat sebegini dia ada tarikan yang tersendiri. Kawasan yang tenang, udaranya bersih, tidaklah terlalu sesak, maka ramai yang ingin
melihat atau berada dalam mesyuarat atau pameran atau perkara-perkara yang berkaitan ini di kawasan sebegini. Dengan keadaan yang cantik, dengan tasik persekitaran yang ada ini, insya-Allah potensi ini dapat dioptimumkan. Dan apa yang penting kita kena ingat, perkara-perkara ini dibuat bukan suka-suka. Tapi apabila kita lihat bandar ini ada, sekiranya bandar ini berterusan menjadi bandar pentadbiran sahaja, pukul 9, pukul 8, habis pukul 5, dah tak ada apa, itulah ulangannya, maka ruang dan peluang untuk warga Putrajaya akan menjadi agak terhad. Habis 5 malam tak ada apa dah semua senyap. Dan ulangilah, itulah prosesnya. Apabila kita bercakap tentang generasi kedua Putrajaya, sekarang ini tak macam dulu. Dulu masuk generasi pertama. Sekarang ini generasi kedua Putrajaya ini dah berumur 20 lebih. Saya jumpa ramai yang dah mula masuk universiti, dah bekerja, dan ruang-ruang kalau kita tak buka untuk generasi kedua ini, kita akan lihat pada masa-masa yang akan datang akan begitu terhad ruang yang ada, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi itu sendiri. Seterusnya, saudara-saudari, berkaitan dengan pendidikan, demi pendidikan generasi Putrajaya. Yang ini yang saya sentiasa sebut. PIBG, saya tahu ramai yang menyentuh tentang sumbangan untuk menghargai pengorbanan, khususnya kepimpinan PIBG. Dia datang, ramai yang datang pada saya, kami bekerja susah. Ya, kadang-kadang semua orang datang minta dengan PIBG. Saya sebenarnya dah fight. Sebagai selaku Menteri Pendidikan, dah fight untuk satu bantuan khusus PIBG dah banyak tahun. Tapi masih belum dapat. Tapi kalau jadi ahli parlimen, jumlah sekolahnya jauh lebih sedikit, insya-Allah untuk PIBG Putrajaya sekurang-kurangnya, you see clearly put it as sekurang-kurangnya RM5,000. Kerana apa? Kita mahu PIBG ini menjadi satu platform yang penting untuk pembangunan masyarakat. Seperti mana saya sebut tadi, kalau saudara-saudari tengok, nampak tak gambarannya? Gambarannya bukan tentang individu. Gambaran bukan tentang individu semata-mata, tapi gambarannya tentang masyarakat yang lebih menyeluruh. Kerana nak bangunkan sebuah masyarakat, perlu penglibatan semua orang dalam masyarakat. Daripada kelompok-kelompok yang berbeza, masing-masing memainkan peranan, dan insya-Allah jika semua pihak dapat mainkan peranan, kita lihat dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, keadaan masyarakat di Putrajaya akan jauh lebih berbeza, akan menjadi jauh lebih hebat daripada apa yang kita ada pada hari ini, insya-Allah. Seterusnya, untuk bas sekolah. Ini kita tahu apa yang kita nak laksanakan di Putrajaya ini adalah untuk memastikan, bandar dia tak besar, tapi kita ingin pastikan setiap murid dalam Putrajaya ini tidak akan ketinggalan dalam konteks kehadiran mereka ke sekolah. Sebab itu dalam konteks ini mungkin ibu bapa dalam keluarga yang memerlukan, yang mendapat kesukaran, kadang-kadang nak kena kerja awal pagi, tak ada orang nak hantar anak sekolah, yang nak kena keluar, kadang-kadang kosnya tinggi. Kita ingin membantu kumpulan ini supaya semua orang di Putrajaya ini dapat hadir ke sekolah dan mendapat pendidikan yang terbaik, insya-Allah. Ini bantuan awal pelajar baru IPTA. Walaupun saya belum menjadi ahli parlimen, tetapi di sepanjang saya berada di Putrajaya ini, ramai sahabat-sahabat bila anak-anak untuk universiti ada yang datang bertemu dengan saya, meminta bantuan untuk kemasukan ke universiti. Bolehlah bantu sedikit sebanyak sahabat-sahabat semua. Dan dalam tawaran yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tempoh hari, Tan Sri Muhyiddin Yassin umumkan bahawa untuk semua pelajar yang dapat masuk ke IPT, ini tawaran Perikatan Nasional Perikat Persekutuan. Kalau semua dapat masuk ke IPT, kerajaan akan bagi RM1,000 untuk yang layak. Dan untuk yang ini kita tambah on top of that RM500 untuk mereka di Putrajaya. Kerana apa? Kerana kita tahu ini cabaran paling besar. Kadang-kadang mak ayah nak hantar anak, ya, banyak kos-kos yang terlibat dan banyak perkara-perkara yang perlu diambil kira. Kita tak nak nanti, sebab ada yang tak pergi. Ya, ini yang datang pada saya tak dapat pergi, terpaksa tolak kerana tidak mampu.
Kita mahu pastikan supaya kita dapat bina generasi masa depan yang mempunyai pendidikan yang baik. So we can do this together, insya-Allah. Seterusnya, saudara-saudari, ini berkaitan dengan lokasi tadika dan taska. Kita pun terima kadang-kadang bila nak buat kat lokasi tertentu, satu nak cari susah. Nak cari lokasi yang bersesuaian susah. Kalau ada lokasi yang bersesuaian pun kadang-kadang sewa terlalu mahal. Pada masa yang sama, kita ada quarters PPH yang bersesuaian, yang boleh kita lihat untuk kita guna pakai, dijadikan tapak ataupun lokasi untuk taska dan tadika bagi anak-anak kita. Kerana apa? Kita mahu akses yang jauh lebih mudah, akses yang paling mudah untuk ibu bapa, dan juga kosnya sedikit sebanyak kita dapat kurangkan pada tahap yang lebih rendah. Ini berkaitan dengan peranti untuk siswa. Ini kita panggil bantuan siswa digital, di mana kita akan beri sumbangan peranti kepada siswa daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Ini pun sebenarnya sekarang saya buat pun. Yang ramai ibu bapa yang hadir minta tolong anak dia nak belajar kat universiti, tak ada peranti, yang mana boleh bantu, kita bantu. Dan apa yang paling penting, sekiranya saya diberikan mandat untuk menjadi ahli Parlimen Putrajaya, maka program ini kita adakan secara rasmi supaya ianya dapat memudahkan anak-anak yang memerlukan. Seterusnya, demi masa depan anak muda Putrajaya. Ini keadaan yang kita lihat bahawa secara umumnya Putrajaya mempunyai jumlah anak muda yang semakin hari semakin tinggi. Dan keadaannya di mana rotation, apabila mereka yang bersara meninggalkan Putrajaya, ada yang keluar balik ke kampung dan sebagainya, maka populasi orang muda ni berterusan di Putrajaya. Sebab itu kita lihat jumlah sekolah sepanjang saya berada di Kementerian Pendidikan dalam tempoh 2,5 tahun yang lepas, jumlah sekolah yang kita luluskan di Putrajaya ini antara yang paling banyak di Malaysia. Bukan sebab nak bertanding, ini kita dah susun awal. Kerana apa? Kerana kita lihat trend peningkatan anak-anak, khususnya dalam kalangan anak muda ini, termasuk pelajar-pelajar sekolah, semakin hari semakin meningkat di Putrajaya. Sebab itu ada perhatian khusus untuk kumpulan ini apabila kita bercakap tentang tawaran saya untuk Putrajaya. Pertama sekali, kompleks anak muda Putrajaya. Ramai yang kadang-kadang nak pergi duduk kat mana? Satu kompleks akan dibina untuk anak-anak muda Putrajaya untuk pelbagai aktiviti mereka, termasuk untuk mereka yang terlibat dalam gig ekonomi. Dan akan disediakan kemudahan-kemudahan yang berkaitan bagi memudahkan keberadaan mereka di Putrajaya ini. Kalau nak ke mana-mana, nak buat mesyuarat, kadang-kadang nak buat mesyuarat kat mana pun tak tahu, akan ada bilik mesyuarat untuk anak-anak muda berbincang, membuat mesyuarat dan sebagainya. Banyak fasiliti-fasiliti yang akan kita sediakan untuk kita bangunkan anak-anak ini, supaya mereka rasa bahawa inilah tempat untuk mereka dan mereka merupakan sebahagian daripada warga Putrajaya ini. Seterusnya adalah untuk siswa Putrajaya. Ini kita nak kumpulkan siswa-siswa yang ada di Putrajaya ini supaya mereka ini dapat bersama apabila mereka berada di universiti, kemudian keluar daripada universiti, mereka boleh balik duduk bantu generasi yang berikutnya di Putrajaya ini. Jadi siswa yang ada akan bantu generasi yang berikutnya, akan bantu adik-adik dia di sekolah menengah, akan buat berbagai program untuk masyarakat Putrajaya ini. Dan untuk tujuan tersebut, kita akan sediakan geram pemula RM50,000 untuk program-program yang berkaitan. Saudara-saudari, saya harap sehingga ke ini dah dapat gambaran bagaimana kita gembelengkan semua segmen dalam masyarakat Putrajaya bersama. Kita bawa semua segmen bersama, membentuk satu masyarakat yang begitu kukuh perpaduannya, yang saling terus membantu antara satu sama lain untuk membina generasi yang berikutnya yang jauh lebih hebat. Seterusnya adalah berkaitan dengan program Smart Niaga. Ini antara perkara-perkara yang kita sentiasa dengar daripada anak-anak muda, bagaimana mereka merasakan ruang untuk mereka dapat dalam konteks berniaga di Putrajaya ini agak terhad. Jadi dan melalui program
niaga ini pelbagai perkara yang kita akan bantu mereka dalam konteks latihan, bantuan pemula, dalam konteks pementoran, dalam konteks untuk membina perniagaan baru bagi anak-anak ini. InsyaAllah mereka akan dipandu, dididik dan dibantu supaya mereka merasakan bahawa keusahawanan ini merupakan satu ruang untuk mereka kembangkan di Putrajaya ini. Selain daripada itu juga dalam tawaran ini kita bercakap tentang, saya tak sentuh di sini tapi ada dalam tawaran ini adalah berkaitan dengan pembinaan kios-kios ataupun tempat-tempat perniagaan untuk anak-anak muda dengan sewa yang lebih berpatutan. Sebab ramai yang komplain nak berniaga kat sini sewa mahal. Tak ada nak buat apa habis dekat sewa. Modal pusingan pun belum sempat pusing dah habis bayar sewa. Sebab itu antara tawaran yang kita masukkan juga dalam konteks perniagaan untuk anak-anak muda ini. Kemudian kita bercakap tentang infrastruktur. Ini merupakan teras yang terakhir bercakap tentang infrastruktur. Pertama sekali perkhidmatan bas yang berkualiti. Ini pun ramai yang kita lihat bahawa Nadi Putra dulu satu waktu dahulu adalah satu perkhidmatan yang baik. Ya, semua saya mendengar orang-orang lama Putrajaya bercerita dengan kerapnya, basnya baru, basnya bersih, basnya cantik. Sekarang ini basnya dah semakin kurang, tinggal berapa dah. Bas pun dalam keadaan teruk dan bukan orang kita dah pun naik sekarang ini. Sebab itu dalam konteks ini, apabila kita bercakap tentang pengangkutan di Putrajaya ini, kita perlu lihat model pengangkutan awam khususnya dalam konteks bas ini. Kita memerlukan satu perkhidmatan yang jauh lebih baik untuk memastikan ianya memberi kemudahan kepada semua warga Putrajaya. Ini cabaran paling besar. Ini semua orang tahu cabaran paling besar. Namun begitu, untuk menyelesaikan cabaran ini, kita perlu duduk berbincang, merangka dan melihat ke arah mana kita boleh menyelesaikan ini. There must be a permanent solution to this. Nak kena cari jalan macam mana nak selesaikan. Apakah pendekatan yang paling baik? Dan antara yang kita sebut adalah pembinaan parking yang bersesuaian, parking bertingkat di kawasan-kawasan yang bersesuaian. Dalam konteks ini, dia kena datang dengan pengangkutan awam. Kalau pengangkutan awam itu kita dapat tingkatkan kecekapan, maka penggunaan kenderaan itu kita dapat susun semula di konteks penggunaannya, maka kita akan lihat keadaannya akan jauh lebih berbeza. Kemudahan ini adalah dana khas surau kita. 20,000 setahun kepada setiap surau bagi menyokong program dan aktiviti kerohanian. Ini surau-surau di seluruh Putrajaya ini. Kita tahu mereka nak buat banyak program, banyak perkara-perkara yang hendak dilaksanakan, tapi kadang-kadang sumber sumber kewangan itu agak terhad. Sekurang-kurangnya bila ada satu figure atau satu jumlah yang mereka boleh gunakan sebagai panduan dalam menyusun program di sepanjang tahun, khususnya untuk karya di kawasan mereka. Jadi ini merupakan satu lagi proses atau perkara yang kita gunakan dalam konteks pembangunan seluruh masyarakat di Putrajaya ini. Yang ini berkaitan dengan kaki tangan awam. Jadi kita sebenarnya dalam manifesto Perikatan Nasional telah dijelaskan perkara berkaitan dengan kebajikan dan profesionalisme perkhidmatan awam. Ini dalam manifesto Perikatan Nasional, peringkat pusat ya. Perkara-perkara ini kita telah masukkan, kita telah sentuh. Pertama sekali berkaitan dengan KGT. Ini saya sentuh balik kenaikan gaji tahunan RM100, that's the first one. Yang kita tambah adalah berkaitan dengan KOLA. Kerana saya ni pengerusi Jawatankuasa Manifesto Perikatan Nasional Peringkat Pusat. Jadi kita bincang secara mendalam apabila kita bercakap tentang kos sara hidup untuk rakyat Malaysia. KOLA ini namanya Cost of Living Allowance. Tetapi KOLA ini tak dinaikkan bertahun-tahun lamanya. Jadi sebab itu Tan Sri Muhyiddin umum tempoh hari kita akan naikkan KOLA sebanyak RM100 untuk kaki tangan awam. Kita sentuh juga tentang grade perkhidmatan ATM. Ini kita tahu bahawa grade perkhidmatan ATM, kalau kami di Kelantan sebagai contoh, Panglima 8 Brigade ATM ini grade-nya adalah 54.
Ya, dalam konteks ini kita lihat bahawa ramai yang melihat supaya grade ini dikaji semula, dan ini kita masukkan dalam tawaran Perikatan Nasional peringkat persekutuan tempoh hari. Begitu juga dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran. Ini untuk veteran-veteran tentera, bagaimana kita nak perkasakan Jabatan Hal Ehwal Veteran ini. Dah ada jabatan, kita perlu perkasakan supaya kebajikan pesara-pesara tentera ini terus diberi perhatian. Seterusnya adalah berkaitan dengan perkasa kemahiran digital dalam konteks perkhidmatan awam dan berkaitan dengan guru kafar. Kita akan naikkan allowance guru kafar sebanyak 50%. Ini kita terima banyak rungutan dan insya-Allah ini peringkat nasional. Kalau Perikatan Nasional menang di peringkat persekutuan, inilah tawarannya di peringkat persekutuan, ya. Seterusnya adalah komputer ribut untuk semua guru. Ini juga merupakan tawaran Perikatan Nasional untuk persekutuan. Maknanya semua guru di seluruh Malaysia, kalau Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan pada 19 November ini, insya-Allah setiap daripada guru di sekolah-sekolah kerajaan ini akan dibekalkan dengan komputer riba. Untuk tujuan apa? Kita ingin tingkatkan kecekapan tugasan guru. Di zaman digital ini banyak benda boleh buat menggunakan pelbagai aplikasi yang jauh lebih mudah. Jadi kita mahu masa guru ini dapat ditumpukan sepenuhnya dan pengajaran dan pembelajaran yang mana kita boleh digitalkan, kita digitalkan. Dan kita lihat hampir semua kaki tangan awam bila dia berkhidmat, dia ada komputer. Sama ada desktop di pejabat, ada workstation dia ataupun ada laptop. Tapi cikgu tak ada. Ini saya dah fight lama. Sejak saya masuk ke kementerian, saya dah fight supaya peranti dibekalkan kepada guru-guru, tetapi masih belum diluluskan. Sebab itu kita berbincang bersama dengan kepimpinan Perikatan Nasional. Kita inginkan supaya sekiranya Perikatan Nasional dapat membentuk kerajaan pusat pada 19 November, guru-guru akan dibantu dengan peranti ini, dan insya-Allah kita akan dapat pastikan supaya kecekapan tugasan kita dapat tingkatkan dan tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran itu dapat diberikan sepenuhnya. Last kali ada yang tanya, ini nak bagi faham, walaupun ini bajet Putrajaya saya sentuh sedikitlah bajet di pusat. Yang ini kita nyatakan dalam buku tawaran Perikatan Nasional untuk Malaysia. Ini untuk Malaysia. Yang untuk Malaysia dinyatakan, apabila ramai yang tanya adakah tawaran dalam bajet 2023 yang telah dibentangkan akan dilaksanakan, jawapannya ya, akan dilaksanakan, dikekalkan, bahkan akan ditambah baik insya-Allah. Jadi saudara-saudari, secara umumnya kita dapat lihat bahawa apabila kita bercakap tentang Perikatan Nasional, kita serius untuk membentuk sebuah kerajaan yang prihatin, sebuah kerajaan yang bersih dan sebuah kerajaan yang stabil. Jika kita lihat dahulu, rakyat Malaysia tidak ada banyak pilihan. Parti yang ada tidak ada banyak pilihan. Namun hari ini kita lihat dalam banyak-banyak parti, sekiranya kita lihat kepimpinan parti sebagai contoh. Di sebelah Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di sebelah Pakatan Harapan, pengurusinya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di sebelah Barisan Nasional, pengurusinya adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Apabila kita bercakap tentang kepimpinan, adalah amat penting untuk kita memilih seorang pemimpin yang bersih dalam membentuk sebuah kerajaan yang stabil demi kemakmuran dan keprihatinan kepada rakyat. Sebab itu saudara-saudari, dalam konteks ini 19 hari bulan ini merupakan tarikh keramat. Satu kerusi untuk Perikatan Nasional, maknanya satu kerusi untuk kita bentuk kerajaan pusat. Putrajaya satu kerusi, insya-Allah. Kawasan-kawasan lain akan bantu dengan kerusi-kerusi mereka, insya-Allah. Dan kita lihat pada hari ini, gelombang telah semakin meningkat. Kita lihat akan membentuk satu tsunami. Negeri-negeri seperti di Kelantan, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Perlis, negeri Pahang, di sebelah utara Perak,
di sebelah sebahagian daripada Johor dan negeri-negeri lain termasuk Selangor, gelombangnya telah bermula. Dan jika kita lihat apa yang paling penting, warga Putrajaya jangan lepaskan peluang ini. Kalau saya sebut tadi, orang kata, oh, wakil rakyat yang ada pada hari ini dah bagus. Dah bagus sebab tak try yang lagi bagus. Dah bagus sebab duduk macam tu, tak try yang lagi bagus. Kalau saudara-saudari bagi peluang kepada yang lagi bagus, esok-esok dia punya level dia ni nak banding kata, yang lepas ni lagi bagus daripada yang sebelum tu. Percayalah, bagi masa 2 tahun pun semua orang akan cakap macam itu. Tak perlu tunggu sampai 5 tahun. Saya lihat pihak sebelah sana yang telah menjadi wakil rakyat selama 4 penggal baru nak janji macam-macam. 4 penggal ni 20 tahun, bukan 2 tahun. Dah jadi wakil rakyat 4 penggal baru nak janji. Saya ni tak jadi lagi, insya-Allah beri peluang sekali 5 tahun. Kalau rasa tak nak, tak apa, boleh. Negara demokrasi, tak ada masalah. Tapi apa yang paling penting kali ini berilah ruang dan peluang untuk kita sama-sama lonjakkan potensi bandar yang hebat ini. Sebab tu saudara-saudari, jangan lepaskan peluang ini. Berpesan pada kawan-kawan, kita tak ada banyak kali pilihan raya. Pilihan raya umum ni 5 kali setahun. Jangan pula order yang lain dapat yang lain. Biasa kena ingat, dekat tempat-tempat ni kalau pilih Barisan Nasional, order lain dapat lain. Itu saudara-saudari kena ingat. Kalau kita lihat dekat sini, poster boy-nya orang lain. Poster boy-nya orang lain, pengurusi partinya orang lain. Rasa-rasa pengurusi parti nak tengok saja ke orang lain jadi Perdana Menteri? Tak ada punya. Confirm tak ada. Kawan-kawan poster boy semua kena kerak habis dah. Semua kena sembelih habis dah. Tinggal poster boy seorang saja. Itu pun tinggal, orang kata tinggal untuk lihatlah bagi peluang. Sebab itu saudara-saudari, jangan order lain dapat lain. Kali ini order Perikatan Nasional dapatlah pemimpin yang prihatin, pemimpin yang bersih dan kerajaan yang stabil, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kirim salam pada semua. Saya buka pada soalan. Pemimpin Perikatan Nasional ni dia terbuka. Orang lain saya ingat buat tawaran, ada yang baca saja, ada yang bagi ucapan, tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin betangkan tawaran, ada sesi perbincangan kalau siapa nak beri pandangan. Begitu juga saya pada malam ini nak beri pandangan, silakan, dan kita bersama-sama sahabat semua, kita bekerjasama memberi pandangan untuk kita membina sebuah masyarakat yang jauh lebih baik, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.